Apa itu inflasi? Inflasi merupakan kenaikan harga yang berlaku bagi barangan dan perkhidmatan dalam satu tempoh masa tertentu. Inflasi terjadi disebabkan kenaikan harga barang dan nilai duit, iaitu kuasa beli semakin berkurangan. Nilai RM1 adalah lebih kecil berbanding 10 tahun yang lalu. Dalam era globalisasi ini, seperti yang kita tahu, apabila berlakunya peperangan sama ada tempat itu signifikan atau tidak, pasti ianya akan memberi impak yang besar kepada global. Apabila perang itu berlaku di tempat yang signifikan, ia akan mengganggu rantai yang berkalan. Seperti contoh perang yang berlaku di Ukraine dan Rusia. Krisis ketenteraan antara Ukraine dan Rusia mampu memberi implikasi bukan sahaja kepada dunia, malah ekonomi Malaysia. Peperangan ini berlaku disebabkan Ukraine ingin menjalinkan hubungan yang lebih erat dengan negara Eropah dan NATO, iaitu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara, yang dianggap oleh Rusia sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Selain itu, Ukraine juga memiliki wilayah yang diinginkan oleh Rusia seperti Crimea, dan terdapat juga perbezaan pandangan antara Rusia dan Ukraine mengenai sejarah dan politik yang menegangkan hubungan antara kedua negara ini. Di negara ini, Malaysia mengamalkan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ialah satu sistem di mana sektor swasta dan sektor kerajaan bersama-sama membuat keputusan ekonomi untuk menyelesaikan masalah. Mekanisme harga berfungsi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi, dan pada masa yang sama kerajaan juga campur tangan dalam kegiatan ekonomi melalui undang-undang dan peraturan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan mekanisme harga supaya dapat mencapai kestabilan ekonomi. Februari 2022, Rusia melancarkan invasi sepenuhnya ke Ukraine dengan matlamat utama untuk merebut dan menjatuhkan kerajaan Ukraine. Ini membawa kepada peperangan besar antara Rusia dan Ukraine, dan ianya telah memberikan kesan yang besar terhadap inflasi di dunia termasuk Malaysia. Perang ini telah menyebabkan harga bahan tenaga melonjak. Rusia adalah pengeksport utama minyak dan gas, dan sekatan yang dikenakan ke atas negara itu telah mengurangkan bekalan komoditi ini. Ini telah menyebabkan kenaikan harga minyak dan gas di Malaysia, yang seterusnya telah meningkatkan kos pengangkutan dan kos pengeluaran barang. Harga makanan juga meningkat kesan daripada peperangan di Ukraine. Indeks harga pengguna CPI untuk makanan dan minuman tanpa alkohol meningkat sebanyak 4.8% dalam 7 bulan pertama tahun 2022 berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun 2021. Ini disebabkan sebahagian oleh kenaikan kos makanan ayam yang diperbuat daripada jagung dan soya. Jagung dan gandum juga merupakan bahan utama dalam makanan haiwan. Jadi, peningkatan harga komoditi-komoditi ini juga telah menyumbang kepada kenaikan harga daging. Konflik ini mengganggu rantaian bekalan dan meningkatkan harga tenaga yang menimbulkan tekanan kenaikan harga untuk barang dan perkhidmatan di Malaysia. Kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa langkah untuk meredakan impak perang terhadap inflasi seperti menyediakan subsidi untuk barang tertentu. Namun, kemungkinan inflasi akan tetap tinggi dalam tempoh terdekat. Jadi, apa kesan perang Rusia-Ukraine kepada Malaysia? Pertama, kepada kerajaan. Seperti kita tahu, minyak masak dan minyak petrol merupakan barang kawalan. Ini akan meningkatkan pembelanjaan kerajaan bagi subsidi barang-barang tersebut. Subsidi kerajaan bagi petroleum mencecah RM28. Bagi minyak masak pula, berlakunya peningkatan 4 kali ganda, iaitu berjumlah RM500 juta berbanding tahun 2021. Yang kedua, kepada firma. Firma terpaksa menanggung kos bahan mereka kerana jika mereka naikkan harga barangan melebihi harga pasaran, pengguna akan kurangkan pembelian mereka. Jika firma ingin memaksimalkan keuntungan, mereka akan kurangkan perbelanjaan mereka dengan membuang pekerja. Ini akan meningkatkan kadar pengangguran. Akhir sekali, kepada isi rumah.
kos sara hidup isi rumah akan meningkat kerana mereka terpaksa menambahkan pembayaran mereka untuk membeli barang yang semakin mahal. Ini akan menyebabkan kuasa beli terhadap minyak petrol dan minyak masak akan berkurangan. Kesimpulannya, perang Rusia dan Ukraine akan menyebabkan Malaysia menghadapi masalah inflasi kerana berlakunya pertambahan perbelanjaan kerajaan, peningkatan kadar pengangguran dan kurangnya kuasa beli. Beralih kepada bahagian cadangan, Malaysia boleh mengekalkan pendirian berkecuali, iaitu dengan memerhati dan mencadangkan United Nations memainkan peranan besar dalam mengawal keadaan untuk mengelakkan Perang Dunia Ketiga yang pasti memberikan kesan ekonomi yang lebih teruk. Tambahan lagi, di luar wilayah ASEAN kita ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, yang merupakan kelompok kerjasama ekonomi berkenaan perdagangan dan pelaburan. Sekiranya kita turut terlibat dalam sekatan ekonomi terhadap Rusia, maka akan berlaku konflik di dalam APEC. Hal ini pada akhirnya akan menjejaskan kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang menyokong Rusia. Contohnya, negara China yang merupakan rakan dagangan besar negara Malaysia. Selain itu, Datuk Seri Saifuddin menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri di dalam sidang parlimen berkata, kerajaan komited untuk melonjakkan prestasi perdagangan antarabangsa dan pelaburan negara, iaitu dengan menggalakkan penerokaan pasaran baru bersama negara-negara dagang yang tidak terlibat di dalam konflik Rusia-Ukraine tersebut. Hal ini dilihat mampu memberi impak positif kerana mengurangkan kebergantungan sumber ekonomi kepada sektor-sektor tertentu. Subsidi bahan api. Kerajaan masih lagi memberi komitmen untuk memberikan subsidi bahan api. Dengan pengekalan subsidi tersebut, kesan kenaikan harga bahan api yang disebabkan ketegangan geopolitik ini dapat dikawal dan mengurangi beban rakyat secara keseluruhan. Melihat perspektif dari luar negara, sekatan ke atas Rusia. Pada Februari 2022, Amerika Syarikat, Britain, Eropah dan Kanada menyekat akses Rusia dalam sistem pembayaran antarabangsa SWIFT sebagai satu sekatan baru terhadap Moskow kerana menyerang Ukraine. Keempat-empat negara ini memaklumkan sekatan itu akan menghadkan rizab antarabangsa Bank Pusat Negara Rusia. Sekatan terhadap Bank Rusia dalam sistem SWIFT akan menghalang negara itu daripada melakukan transaksi antarabangsa di seluruh dunia. Sebagai rakyat, kita boleh bersedia menghadapi inflasi dengan: pertama, membuat simpanan untuk situasi luar jangka. Sekiranya dulu kita bebas berbelanja pelbagai jenis barangan kehendak, kini kita perlulah membuat persediaan simpanan wang sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini, seperti berlaku peperangan di rantau luar yang memberi kesan inflasi kepada ekonomi Malaysia. Kedua, elakkan daripada menambah komitmen yang tidak perlu. Contohnya, penggunaan kad kredit yang berlebihan dengan tanggapan pendapatan yang diperoleh mampu untuk menampung komitmen baru seperti kereta yang lebih mewah daripada yang sedia ada. Akhir sekali, cari pendapatan tambahan. Hal ini kerana keadaan inflasi yang menyebabkan harga barangan naik mengakibatkan kos sara hidup turut bertambah. Bayangkan pendapatan sekarang yang tidak cukup untuk menampung kos sara hidup, apalagi bila berdepan dengan situasi ekonomi yang tidak menentu ini.